Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Syazrin Syairah binti Zahrin akan membentangkan berkaitan dengan percampuran kod dalam filem Yasmin Ahmad iaitu Muhsin. Percampuran kod merupakan fenomena bahasa yang berlaku dalam kalangan masyarakat yang menutur lebih daripada satu bahasa. Menurut GAL 1988, percampuran kod adalah strategi percakapan yang digunakan untuk menuduh, merentasi dan memusnahkan sempadan, iaitu untuk mencipta atau mengubah hubungan interpersonal dengan hak dan tanggungjawab. Pencampuran kod terbahagi kepada dua, iaitu pencampuran kod luaran dan juga pencampuran kod dalaman. Penggunaan pencampuran kod secara berlebihan boleh mencemarkan martabat bahasa Melayu dan mengakibatkan kedudukannya tergugat. Pada hari ini, fenomena pencampuran kod dilihat semakin menjadi-jadi utama dalam filem tempatan. Kajian yang telah kami jalankan ini adalah untuk mengkaji fenomena pencampuran kod yang berlaku dalam filem Yasmin Ahmad iaitu Muhsin. Seterusnya, dalam kajian ini terdapat dua objektif kajian. Yang pertama, mengenal pasti dan menganalisis pencampuran kod yang digunakan dalam filem Muhsin oleh Yasmin Ahmad, dan yang kedua ialah membincangkan pencampuran kod dari segi luaran dan dalaman yang terdapat dalam filem Muhsin oleh Yasmin Ahmad. Seterusnya ialah sorutan kajian. Dalam kajian ini kami telah menggunakan 3 kajian daripada pengkaji lain berkaitan dengan percampuran kod. Yang pertama ialah daripada Nur Iliani, Natasha Abdul Halim dan Nora Azan Nahar 2020, iaitu pencampuran kod dalam filem Pascal The Movie. Hasil analisis dapatan kajian mendapati bahawa terdapat beberapa bentuk pencampuran kod yang berlaku dalam filem Pascal The Movie, seperti bentuk kata pinjaman, bentuk frasa dan bentuk ayat penuh. Seterusnya ialah kajian oleh Muhammad Syuhaidi dan lain-lain pada tahun 2018 dalam kajiannya yang bertajuk pencampuran kod bahasa di dalam filem, iaitu satu kajian kualitatif terhadap filem J Revolusi 2017. Arahan Sukaina Azhar dilaksanakan bagi mengkaji penggunaan pencampuran bahasa kod luaran dan dalaman. Kajian ini dijalankan hanya menyenaraikan penggunaan pencampuran kod dan tidak menjelaskan secara lebih jelas berlakunya faktor pencampuran kod. Dan terakhir ialah kajian oleh Nur Aida Mahmur dan lain-lain pada tahun 2016 dalam kajiannya yang bertajuk Hahaha Cool Gila Kapun Acting Ariana, campuran kod dalam novel The Wedding Breaker. Dapatan kajian menunjukkan pencampuran kod boleh diklasifikasikan mengikut beberapa fungsi seperti fungsi sikap, fungsi identifikasi laras bahasa, fungsi ekspresif, fungsi memberi arahan, fungsi pengulangan, fungsi sosialisasi, fungsi rujukan, fungsi instrumental, fungsi pendedahan kepada bahasa asing dan fungsi peneguhan. Pencampuran kod luaran sahaja dan pengkaji ini hanya menjelaskan fungsi pencampuran kod luaran sahaja dalam novel ini. Terdapat dua kaedah yang digunakan dalam kajian ini, iaitu kualitatif dan kepustakaan. Bagi kaedah yang pertama iaitu kaedah kualitatif, pengkaji telah menganalisis filem arahan Yasmin Ahmad yang bertajuk Muhsin. Filem ini merupakan filem yang ketiga diarahkan oleh Yasmin Ahmad dan diterbitkan oleh Grand Brilliance pada tahun 2006. Filem ini dipilih oleh pengkaji kerana telah mencatat sejarah, iaitu pertama kali ditayangkan di Festival Filem Antarabangsa Tokyo. Pengkaji juga memilih untuk mengkaji filem Muhsin kerana tahap kekerapan percampuran kod yang digunakan oleh watak-watak lebih tinggi berbanding dengan filem-filem lain. Tujuan kajian ini dilakukan adalah untuk menganalisis dan mengenal pasti percampuran kod dalam kalangan watak-watak yang terdapat dalam filem Muhsin. Selain itu, filem Muhsin ditonton oleh pengkaji beberapa kali untuk merekod penggunaan percampuran kod sebelum dianalisis. Kemudian, setelah menganalisis, pengkaji dapat membincangkan percampuran kod dari segi luaran dan dalaman yang terdapat dalam filem. Kaedah yang berikutnya adalah kaedah kepustakaan. Melalui kaedah ini, pengkaji memperoleh maklumat tambahan melalui pencarian berkenaan percampuran kod dengan melayari laman sesawang seperti jurnal, artikel dan sebagainya bagi mendapatkan info berkaitan dengan tajuk sebanyak mungkin.
Selain itu, pengkaji juga ada meneliti beberapa penulisan serta kajian lepas bagi menyokong tajuk kajian dan menjadikannya sebagai sumber rujukan serta meneliti pandangan yang dikemukakan oleh penulis dalam kajiannya. Kajian lepas juga dirujuk agar kajian ini tidak sama dengan kajian-kajian lepas dan secara tidak langsung dapat menambah pengetahuan pengkaji berkaitan dengan percampuran kod dengan lebih mendalam. Baiklah, hasil kajian mendapati banyak penggunaan perkataan asing yang terdapat dalam filem Muhsin oleh Yasmin Ahmad. Hal ini kerana penggunaan pencampuran kod yang terdapat dalam filem ini terbahagi kepada dua, iaitu percampuran kod dalaman dan juga percampuran kod luaran. Oleh itu, percampuran kod luaran ini adalah yang terdapat dalam filem ini melibatkan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu dengan bahasa Arab. Perkara ini dapat dilihat melalui ungkapan-ungkapan watak yang terdapat dalam filem ini. Baiklah, percampuran kod dalam bahasa Inggeris digunakan secara meluas untuk memberi gambaran tentang latar belakang watak untuk mengabarkan bahawa realiti masyarakat kini di mana individu itu mempunyai kelebihan untuk bertutur melebihi daripada satu bahasa. Baiklah, peminjaman perkataan daripada bahasa asing menjadi kebiasaan dalam institusi bahasa kerana hampir seluruh bahasa di dunia membuat peminjaman perkataan daripada bahasa lain ataupun membuat peminjaman bahasa antara satu sama lain. Dan perkara ini boleh berlaku kerana sifat bahasa itu sendiri yang bersifat fleksibel. Dan bahasa Melayu juga didapati melakukan aktiviti peminjaman bahasa yang lain, seperti peminjaman perkataan daripada bahasa Inggeris, bahasa Arab, dan juga terdapat juga peminjaman daripada bahasa Sanskrit. Jadi, berdasarkan filem Muhsin ini berlaku kekerapan penggunaan perkataan daripada bahasa Inggeris yang bercampur dengan bahasa Melayu jika semasa diutarakan oleh watak-watak yang terdapat dalam filem ini. Jadi, percampuran kod luaran ini telah menjadi satu fenomena biasa dalam masyarakat majmuk dan masyarakat multilingual. Jadi, pelakuan percampuran kod perkataan daripada bahasa Inggeris ini dalam pertuturan bahasa Melayu dianggap lebih atau berprestasi lebih tinggi dan lebih berpendidikan kerana bahasa Inggeris ini dianggap sebagai bahasa antarabangsa yang mempunyai status yang lebih tinggi. Baiklah, kajian ini mendapati bahawa terdapat percampuran kod luaran yang sangat ketara dan analisis data dalam filem ini telah menunjukkan bahawa terdapat sebahagian besar pertuturan dalam filem ini telah berlakunya percampuran kod, iaitu adanya percampuran kod ungkapan dan perkataan bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu. Jadi, faktor sosial merupakan faktor utama atau memainkan peranan yang penting dalam pemilihan bahasa, dalam pertuturan dan juga penulisan. Dalam filem Muhsin ini telah menunjukkan bahawa bahasa Inggeris dianggap sebagai bahasa yang lebih tinggi kedudukannya. Hal ini dapat dilihat melalui watak-watak yang digambarkan kerana penggunaan bahasa Inggeris yang digunakan oleh watak yang berpendidikan dan juga percampuran kod luaran ini turut menunjukkan status kehidupan penutur bahasa.
tahap pendidikan yang diterima dan juga kawasan setempat di mana penutur tinggal juga dapat dilihat berdasarkan penggunaan percampuran kod luaran ini. Penutur yang mempunyai latar belakang yang baik dan berpendidikan tinggi, mempunyai lebih daripada 2 bahasa serta tinggal di kawasan bandar-bandar besar, mempunyai kecenderungan untuk mereka menggunakan bahasa Inggeris dalam pertuturan seharian mereka. Terdapat penggunaan bahasa Inggeris dalam filem Muhsin ini. Jadi, golongan masyarakat beranggapan bahawa penggunaan bahasa Inggeris penggunaan bahasa yang berstatus tinggi dalam komunikasi dapat meningkatkan taraf sosial mereka, dan perkara ini menjadi satu kebanggaan apabila dapat menggunakan bahasa tersebut. Oleh itu, percampuran kod luaran ini menjadi strategi dalam komunikasi dan juga pertuturan seharian agar pengguna bahasa itu mempunyai nilai sosial yang lebih tinggi. Jadi percampuran kod luaran ini mempunyai ciri yang menjadi kebiasaan pertuturan dalam kalangan penutur dan juga melibatkan semua peringkat sosial. Penutur yang menggunakan bahasa Inggeris ini juga mempunyai bahasa metrik, iaitu bahasa Melayu sebagai bahasa utama dan juga bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua. Selain itu, terdapat juga penggunaan ataupun percampuran kod daripada bahasa Arab yang terdapat dalam filem ini. Jadi, berdasarkan data yang diperolehi atau data di atas, penggunaan bahasa Inggeris dalam filem ini dapat menunjukkan taraf sosial penutur, iaitu watak-watak yang terdapat di dalam filem ini. Percampuran kod bahasa Inggeris, bahasa Melayu dan juga bahasa Arab. Penggunaan daripada bahasa Arab berlaku percampuran kod luaran dengan bahasa Melayu, iaitu seperti data di atas. Okey, Assalamualaikum dan juga Waalaikumsalam yang didapati pada minit ke-33, 38 saat. Seterusnya adalah Ya Allah, berkilat dahi engkau yang didapati pada minit ke-27, 43 saat. Oleh itu, berdasarkan penggunaan bahasa Arab yang dicampurkan dengan bahasa Melayu melalui dialog yang didapati daripada filem Muhsin oleh Yasmin Ahmad ini telah menunjukkan bahawa penutur Melayu menggunakan perkataan yang berasal daripada bahasa Arab ini dalam kehidupan seharian, dan mereka juga disebabkan oleh penggunaan ini kita dapat lihat atau kita dapat membezakan bahawa komuniti penutur yang menutur bahasa Arab ini dalam kehidupan mereka adalah merupakan kaum Melayu. Baiklah, seterusnya saya akan menyambung sesi pembentangan dengan percampuran kod dalaman. Terdapat 3 jenis percampuran kod dalaman yang dikesan dalam penulisan skrip filem Muhsin yang ditulis oleh Yasmin Ahmad. Antaranya ialah percampuran bahasa Melayu dengan dialek negeri, percampuran bahasa Melayu dengan bahasa Selangor dan percampuran bahasa Melayu dengan bahasa Pidgin. Ketiga-tiga jenis percampuran kod ini dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu seperti faktor geografi, latar belakang masyarakat penutur dan taraf pendidikan penutur atau watak yang terdapat dalam filem ini. Baiklah, percampuran kod dalaman yang pertama ialah percampuran kod bahasa Melayu dengan dialek negeri. Jadual 4 menunjukkan beberapa dialog yang mengandungi percampuran kod bahasa Melayu dengan dialek negeri.
Berdasarkan kajian dan pemerhatian yang telah dilakukan ke atas filem musim yang ditayangkan pada tahun 2007, beberapa dialog yang mengandungi percampuran kod bahasa Melayu dengan dialek negeri berjaya dikesan. Pada minit ke-33, dialog yang digunakan oleh Mak Inum iaitu Orkid Kerai Hati mengandungi percampuran kod bahasa Melayu dengan dialek negeri Kedah. Perkataan kerai dalam bahasa Melayu baku dieja sebagai keras yang merujuk kepada sifat sesuatu benda yang sukar untuk dipecahkan atau dipatahkan. Perkataan kerai ini juga turut digunakan oleh penduduk-penduduk di negeri-negeri utara seperti Perak dan Penang. Istilah merulit pada minit ke-49 dalam drama ini pula merujuk kepada mengulit dalam bahasa Melayu baku. Pada perkataan ronggeng yang digunakan pada minit ke-11 merujuk kepada penari perempuan dalam bahasa Jawa. Manakala penggunaan dialek Pantai Timur yang biasa digunakan di negeri Kelantan dan Terengganu iaitu tempek turut digunakan dalam penghasilan skrip drama filem musim. Selain itu, istilah tempek yang digunakan dalam dialog antara Mak Senah dan Musir pada minit ke-27 iaitu, "Hei, berapa kati minyak yang kau tempek dekat kepala kau tu?" merujuk kepada perbuatan menampal dalam bahasa Melayu baku. Istilah tempek tersebut digunakan untuk menunjukkan perbuatan melumur atau memakai minyak rambut dalam filem tersebut. Percampuran kod bahasa Melayu dengan dialek negeri yang digunakan dalam filem ini tidak banyak kerana bahasa utama yang digunakan ialah bahasa Melayu baku dengan bahasa Inggeris. Percampuran kod jenis ini juga boleh berlaku disebabkan oleh keturunan individu tersebut. Contohnya, Mak Inum mempunyai darah keturunan Jawa dan anaknya, Orkid, masih lagi menggunakan perkataan-perkataan yang mengandungi unsur kejawaan seperti ronggeng. Percampuran kod bahasa Melayu dengan dialek negeri banyak dikesan dalam perbualan yang melibatkan individu-individu dari 2 atau 3 negeri yang berbeza. Hal ini dikatakan demikian kerana setiap negeri mempunyai dialek mereka sendiri yang ada kalanya tidak dapat difahami oleh individu dari negeri lain. Situasi ini secara tidak langsung akan menyebabkan mereka menggunakan bahasa Melayu standard sebagai bahasa untuk berkomunikasi kerana bahasa tersebut boleh difahami oleh setiap individu dalam masyarakat. Percampuran kod antara bahasa Melayu dengan dialek negeri akan berlaku apabila penutur tidak dapat meninggalkan sepenuhnya slang atau dialek negeri mereka sehingga menyebabkan tanpa sedar mereka dialek tersebut turut wujud dalam perbualan yang sedang berlaku. Baiklah, percampuran kod dalaman yang kedua ialah percampuran bahasa Melayu dengan bahasa Selangor. Jadual 5 menunjukkan beberapa dialog yang mengandungi percampuran kod bahasa Melayu dengan bahasa Selangor. Menurut Kamus Dewan, Selangor didefinisikan sebagai kata-kata yang biasa digunakan dalam bentuk ungkapan lisan sahaja dan tidak digunakan dalam bahasa tulisan. Menurut Nik Safiah Karim pada tahun 1981, beliau mengatakan bahawa bahasa Selangor tergolong ke dalam bahasa yang terhad kerana mempunyai ciri-ciri tertentu. Selangor mempunyai skop konsepnya yang luas, menyebabkan Selangor tidak dapat ditakrifkan dengan baik di dalam satu definisi. Filem ini mengandungi banyak percampuran kod antara bahasa Melayu dengan bahasa Selangor disebabkan oleh latar masyarakatnya yang berfokus kepada masyarakat kampung yang hidup dalam sebuah komuniti yang berbeza taraf pendidikan dan taraf hidup. Bahasa Selangor banyak digunakan oleh watak-watak dalam filem ini, terutamanya murid-murid sekolah dan golongan remaja. Melalui analisis yang telah dibuat ke atas filem ini, percampuran kod dalaman yang melibatkan bahasa Melayu dengan bahasa Selangor merupakan percampuran kod yang paling banyak terdapat dalam filem ini.
Penggunaan bahasa Selangor ini banyak dipengaruhi oleh faktor sosial seperti taraf pendidikan, latar belakang dan kehidupan seharian mereka. Dialog yang mengandungi percampuran kod bahasa Melayu dengan bahasa Selangor jarang digunakan oleh keluarga Mak Inum kerana dia mempunyai taraf pendidikan yang lebih tinggi berbanding penduduk-penduduk kampung yang lain. Hal ini dapat dilihat bagaimana Mak Inum bersama suami dan anaknya iaitu Orchid banyak menggunakan bahasa Inggeris ketika berkomunikasi. Hal ini disebabkan oleh taraf pendidikan Mak Inum dan keluarganya yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh Mak Inum dan keluarganya telah menetap dan mendapat pendidikan di England. Taraf pendidikan yang tinggi menyebabkan mereka lebih cenderung untuk menggunakan bahasa Melayu standard dan bahasa Inggeris untuk berkomunikasi. Contohnya, ketika berkomunikasi dengan suaminya iaitu Atan, Mak Inum bercakap bahasa Inggeris sepenuhnya sehingga menyebabkan orang kampung kurang senang apabila mendengar perbualan mereka. Situasi ini berbeza jika dibandingkan dengan cara komunikasi penduduk-penduduk kampung yang lain. Muhsin merupakan seorang remaja yang mempunyai taraf pendidikan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan taraf pendidikan yang dimiliki oleh Orchid yang mahir dalam multibahasa iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa Cina. Dialog ini berlaku pada minit ke-12 iaitu Muhsin menggunakan perkataan Selangor iaitu takkan, nak, betina, leceh dan Perkataan takkan merujuk kepada tidak akan manakala perkataan nak pula merujuk kepada perkataan hendak dalam ejaan Melayu baku. Penggunaan istilah betina untuk menggantikan istilah perempuan yang merujuk kepada Orchid dianggap Selangor kerana istilah tersebut tidak sesuai digunakan untuk manusia. Istilah betina yang merujuk kepada golongan perempuan banyak digunakan oleh remaja akibat pengaruh sosial seperti golongan mak rempit dan black metal. Penggunaan bahasa Selangor seperti betina, mampus, amoy dan jantan digunakan oleh golongan-golongan tertentu untuk kepuasan diri sahaja. Perkataan-perkataan Selangor seperti tak ada, tak apa, dah, dan banyak digunakan dalam penulisan skrip filem Muhsin oleh Yasmin Ahmad. Baiklah, percampuran kod dalaman yang ketiga ialah percampuran kod bahasa Melayu dengan bahasa Pidgin. Jadual 6 menunjukkan dialog yang mengandungi percampuran kod bahasa Melayu dengan bahasa Pidgin. Selain percampuran kod antara bahasa Melayu dengan dialek negeri, dan percampuran kod antara bahasa Melayu dengan bahasa Selangor, terdapat juga percampuran kod antara bahasa Melayu dengan bahasa Pidgin yang digunakan dalam filem ini. Bahasa Pidgin merupakan bahasa yang digunakan sebagai bahasa perhubungan yang digunakan oleh penutur pelbagai bahasa ketika berkomunikasi. Bahasa yang digunakan merupakan bahasa yang terbit atau terhasil secara drastik setelah struktur dan kosakatanya dipermudahkan untuk digunakan oleh setiap individu dalam masyarakat. Bahasa Pidgin mempunyai kosakata yang sangat terhad disebabkan oleh bahasa ini hanya digunakan ketika berhubung dalam sesebuah komuniti. Bahasa pasar merupakan nama lain bagi bahasa Pidgin kerana bahasa ini banyak digunakan di pasar untuk tujuan jual beli. Faktor kewujudan bahasa ini adalah disebabkan oleh perbezaan bahasa ibunda penutur seperti bahasa Melayu, bahasa Cina dan bahasa India. Bahasa Pidgin akan bercampur dengan bahasa Melayu apabila digunakan. Contohnya, dalam filem Muhsin, terdapat juga percampuran kod antara bahasa Melayu dengan bahasa Pidgin. Penggunaan bahasa Pidgin ini terjadi ketika Orchid yang berbangsa Melayu berkomunikasi dengan 3 orang lelaki yang berbangsa Cina yang datang untuk mengambil sofa ayahnya. Contohnya pada minit ke-40, dialog "Kita orang mahu ambil lu punya sofa" telah diutarakan oleh seorang lelaki berbangsa Cina
untuk disesuaikan dengan orkid yang berbangsa Melayu. Terdapat percampuran kod dalam dialog ini, iaitu kita olang yang merupakan bahasa Pidgin dan mahu ambil pula merujuk kepada bahasa Melayu standard. Kita olang merupakan bahasa Pidgin yang terbentuk apabila orang yang berbangsa Cina cuba untuk bercakap bahasa Melayu tetapi tidak dapat menyebut konsonan R. Kata ganti nama diri seperti lu yang merujuk kepada kau dan gua yang bermaksud aku dalam bahasa Melayu standard juga banyak digunakan dalam dialog bermula minit 41 sehingga minit 42. Percampuran kod antara bahasa Melayu dengan bahasa Pidgin dalam ayat tersebut Percampuran kod antara bahasa Melayu dengan bahasa Pidgin ini terjadi apabila berlakunya pertembungan bahasa Melayu dengan bahasa Pidgin dalam ayat tersebut. Pada minit kelima, walaupun Pak Atan bukan berbangsa Cina, dia turut menggunakan kata ganti nama diri gua ketika berkomunikasi dengan kawan-kawannya, iaitu apalah lagu gua. Percampuran kod ini berlaku disebabkan oleh Pak Atan mahu menjadikan perbualan pada ketika itu lebih menarik dan mempunyai aura yang lebih ganas. Kesimpulannya, percampuran kod sudah tidak asing lagi dalam kalangan masyarakat, terutama masyarakat yang menguasai lebih daripada satu bahasa. Masyarakat mencampur adukkan sesuatu bahasa dengan satu bahasa lain bagi memenuhi keperluan semasa, misalnya dalam bidang pendidikan dan pekerjaan. Fenomena percampuran kod wujud disebabkan oleh kepelbagaian bahasa dan dialek yang wujud di Malaysia kerana masyarakatnya terdiri daripada masyarakat yang berbilang bangsa dan kaum. Berdasarkan analisis dan dapatan kajian, terdapat pelbagai percampuran kod dalaman dan luaran digunakan dalam filem kajian, iaitu filem Muhsin. Kajian mendapati bahawa percampuran kod luaran sangat ketara digunakan dalam filem ini. Dalam filem ini juga, pengkaji mendapati penggunaan percampuran kod luaran berlaku dalam kalangan mereka yang memiliki latar belakang yang baik dan berpendidikan tinggi serta tinggal di bandar-bandar besar dan disebabkan oleh faktor sosial seseorang. Antara percampuran kod luaran yang dikenal pasti dalam dialog yang dituturkan dalam filem adalah percampuran kod bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris, percampuran kod bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu, serta percampuran kod bahasa Inggeris, bahasa Melayu dan bahasa Arab. Biasanya, bentuk percampuran kod luaran merupakan peminjaman kata daripada bahasa asing. Kata pinjaman yang digunakan dalam filem berasal daripada bahasa Inggeris dan bahasa Arab. Selain itu, penggunaan bahasa percampuran kod dalaman juga dikesan digunakan dalam filem, iaitu percampuran kod bahasa Melayu dengan dialek, percampuran kod bahasa Melayu dengan Selangor dan percampuran kod bahasa Melayu dengan bahasa ibunda seperti bahasa Cina dan India. Melalui analisis, pengkaji mendapati bahawa percampuran kod dalaman terjadi disebabkan oleh perbezaan taraf pendidikan, perkahwinan serta perbezaan bangsa dan bahasa yang digunakan oleh penutur. Penggunaan percampuran kod sememangnya dapat membuatkan situasi menjadi lebih mesra apabila berkomunikasi dengan orang lain. Namun begitu, percampuran kod yang digunakan dalam filem ini boleh mengelirukan dan mempengaruhi pendengar tentang sistem tata bahasa Melayu kerana beranggapan bahawa bahasa yang digunakan dalam filem ini betul. Oleh itu, kita sewajarnya menggunakan bahasa Melayu yang menepati sistem tata bahasa semasa berkomunikasi demi menjaga martabat dan status bahasa Melayu. Masyarakat juga harus ingat bahawa bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi negara dan bahasa Inggeris merupakan bahasa kedua. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.